Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 9 ini membentangkan tentang artikel yang bertajuk Perdebatan Diri, Identiti dan Budaya dalam Antropologi oleh Martin Sopfer. Adalah ahli kumpulan kami iaitu kumpulan 9 yang terdiri daripada saya, Fikriah binti Muhammad Muslim, Nur Ain Izzati, Nurul Syazana Najihah, Nurul Naswani dan juga Syakira. Baiklah, slide seterusnya berkaitan dengan identiti. Ia berkenaan mengenai hubungan antara identiti dan diri melalui konsep yang cenderung didekati secara berasingan dalam wacana antropologi. Dalam perkonsepan diri diibarat sebagai autonomi dan egocentrik. Bukan barat konsep diri orang dikaji secara tradisional oleh antropologi. Dalam konsep antropologi identiti, pemahaman tentang diri bukan barat ini menunjukkan secara eksklusif kepada elemen yang dikongsi dengan orang lain dan bukan kepada individu. Konsep diri ini adalah tambahan yang diperlukan kepada konsep budaya dalam antropologi dan harus dianggap sebagai manusia sejagat. Konsep identiti telah mengalami anjakan paradigmatik dalam beberapa dekad kebelakangan ini yang maknanya ialah kesamaan, dan dalam psikologi pula bermaksud kesamaan diri. Identiti difahami sebagai perupusan ciri personaliti asas yang diperolehi kebanyakannya semasa zaman kanak-kanak dan telah disepadukan lebih kurang tepat. Identiti menjadikan manusia sebagai seorang dan individu yang berlakon. Dalam antropologi sosial, konsep identiti digunakan kebanyakannya dalam konteks identiti etnik. Ia bukan sahaja merujuk kepada kesamaan diri tetapi kepada kesamaan diri dengan orang lain, iaitu kesedaran berkongsi. Ia merujuk kepada identiti berkumpulan. Istilah identiti menyatakan hubungan yang saling berkait kerana ia bermaksud kesamaan yang berterusan dalam diri sendiri. Kesamaan diri dan perkongsian berterusan beberapa jenis ciri penting dengan orang lain. Psikologi telah mengalihkan perhatiannya kepada pelbagai identiti. Jurek 1994, Military 1997, Walsenberg 1997 yang menurut makna lazim pada itu adalah pencanggahan dari segi istilah dalam sains sosial dan budaya, yang mana dahulunya identiti dalam erti kata kesamaan sosial dan dikongsi pada hari ini sering dikutuk dengan merujuk kepada beza. Perbezaan menunjukkan aspek kontrastif identiti dan dengan menekankan syarat pluraliti. Kepentingan diri amat dipandang remeh dalam antropologi. Dua pendekatan kepada subjek boleh dibezakan. Pertama, secara tersirat mengekalkan bahawa subjek antropologi mempunyai identiti dikongsi dengan orang lain berasal dari budaya, bukannya diri sendiri. Kedua, menganalisis diri subjek-subjek ini dengan membezakannya dengan konseptualistik paradigmatik dari barat. Seterusnya, tentang penafian antropologi terhadap diri orang lain. Ahli antropologi menulis dengan mudah tentang identiti orang yang mereka kaji dalam erti kata sesuatu yang dikongsi dengan orang lain. Tetapi mereka banyak mempunyai lebih kesukaan yang mengaitkan diri dengan orang yang mereka tulis. Clifford Geertz telah mencurikan konsep awal ini tentang diri sebagai penculik kerana ia adalah sebuah alam semesta motivasi dan kognitif yang terintegrasi, unik, lebih kurang bersepadu, pusat kesedaran, emosi, pertimbangan dan tindakan yang dinamik yang disusun menjadi satu keseluruhan yang tersendiri. Kebanyakan ahli antropologi akan tak agak untuk melanggan cadangan yang agak polemik ini, tetapi ia hanya membawa logik pendekatan antropologi ini kepada kesimpulan. Konsep diri barat memerlukan perbincangan sendiri yang tidak boleh dilakukan kerana kekurangan ruang. Walaupun definisi psikologi identiti sebagai kesamaan penafian diri ini tidak sama dengan penafian bahawa sebagai contoh orang India mempunyai identiti dalam pengertian antropologi. Dalam pemahaman orang India, mempunyai identiti bukannya diri sendiri. Ia bertentangan dengan maksud identiti dengan dalam penggunaan psikologi. Sekumpulan ciri bukan merujuk pada keanehan individu tetapi kepada identiti dengan orang lain, dengan kumpulan budaya atau sosial seseorang. Ahli antropologi umumnya tidak menggunakan pemahaman identiti ini kepada diri mereka sendiri dan ahli masyarakat mereka sendiri. Dalam wacana antropologi, persoalan jati diri hampir terlepas sepenuhnya daripada masalah diri. Konsep diri barat yang merangkumi analisis antropologi diri bukan barat adalah hasil daripada jenis occidentalism tertentu, iaitu
menurut Carey 1992-1996. Seterusnya, identiti bercanggah dalam diri dalam JJ. Penduduk kawasan itu sangat dibezakan oleh beberapa dimensi identiti. Perhijrahan ke kawasan bandar menyebabkan komposisi penduduk sangat kompleks. Beberapa dimensi penting perbezaan iaitu identiti ialah perteling agama, bahasa, kepunyaan, wilayah persaudaraan. Dalam konteks sekarang, dua daripadanya, agama dan persaudaraan, akan memainkan peranan utama. Selama 2,5 dekad, penduduk di bandar itu telah berpecah oleh konflik militan antara Syiah dan Sunni dengan secara berkala. Daripada 1975, senjata telah digunakan dalam pertemuan ini yang kerap mengakibatkan kehilangan nyawa. Perkahwinan campur antara Syiah dan Sunni telah terhenti apabila konflik bermula. Hubungan persaudaraan merentasi sepadan agama yang sebelum ini sangat biasa. Perpindahan penempatan yang agak besar di JJ dan kampung-kampung sekitarnya telah menghasilkan beberapa kejiranan Syiah dan Sunni yang tulen di mana ahli-ahli dua mazhab tertinggal bersama. Komersial antara Syiah dan Sunni telah terhenti hampir. Sebenarnya ia digunakan terutama untuk makanan termasuk daging kerana syariah undang-undang Islam menetapkan bahawa hanya daging haiwan disembelih oleh orang Islam dibenarkan. Keengganan untuk makan daging yang disediakan oleh mazhab yang lain adalah secara tersirat kepada penghakiman bahawa yang lain bukanlah benar-benar Muslim tetapi kafir. Polarisasi Syiah dan Sunni mendapati ekspresi paling kuat dalam tuduhan bersama bahawa yang lain kufar iaitu kafir. Seterusnya mengenai tentang Ali Hassan. Ali Hassan adalah seorang Syiah alias Kum dan di dalamnya adalah Puak Cato. Dia adalah seorang penatuah yang dihormati Kum dan bandar secara keseluruhannya. Dia memiliki tanah pertanian yang cukup besar, baik di bahagian JJ. Tempat dia tinggal dan di tempat yang lebih jauh di pinggir bandar secara keseluruhannya. Ali Hassan adalah anak pertama bapanya selepas 8 tahun perkahwinan dan sudah tentu bapanya takut kehilangannya. Oleh itu, dia telah diberikan sebagai anak susu kepada keluarga Sunni Guju dari lembah jiran di mana dia telah tinggal selama 3 tahun. Pada usia 15, dia telah berkahwin dengan seorang gadis dari Port Yiskun yang lain. Konsepnya tentang saudara mara sangat eksklusif, iaitu pada masa yang sama Ali Hassan dan Yiskun yang lain yang dihormati dari JJ itu dan tempat-tempat lain berusaha untuk perpecahan agama dalam kumpulan mereka dan untuk mendapatkan kekuatan bagi Yiskun dalam menghadapi orang lain. Slide seterusnya adalah lawatan tidak selesa di majlis perkahwinan. Salah seorang kakak Ali Hassan telah berkahwin dengan keluarga Sunni Yiskun yang dihormati di Nafra, iaitu sebuah kampung tua di pinggir barat JJ. Beberapa tahun yang lalu kakak ini telah meninggal dunia. Anak lelakinya Malik Aman sebaya dengan Ali Hassan. Ali Hassan agak prihatin untuk menjalin hubungan baik dengan saudara mara Sunni ini dan telah menemaninya melawat mereka beberapa kali. Pada bulan Januari 1993, cucu perempuan Malik Aman akan berkahwin dengan seorang lelaki dari Punjab. Ali Hassan tidak merestui perkahwinan ini. Perkahwinan itu diadakan pada hari Jumaat. Syekhan iaitu sepupu isterinya ikut. Beliau pernah menjadi Setiausaha Agung Persatuan Masyarakat Syiah di JJ tetapi telah menerima ancaman peribadi dalam konflik agama. Beliau telah meletak jawatan dari jawatan itu dan pergi. Identiti Ali Hassan ini berbeza yang telah membawanya ke dalam situasi yang agak tegang semasa lawatan itu dan dia telah cuba untuk berlaku adil kepada kedua-dua agama dan sekufunya. Kebanyakannya orang di JJ akan memilih penyelesaian lain. Mereka hanya menolak untuk melawat saudara Sunni mereka pada majlis perkahwinan. Hanya sedikit orang yang masih melihat saudara mara mereka dari mazhab lain pada majlis-majlis itu. Malah Ali Hassan sangat berazam untuk mengambil kewajipan yang timbul daripada persaudaraan dan keahliannya. Saya akan meneruskan pembentangan dengan identiti dan perbezaan. Ali Hassan mengatakan, identiti yang diperoleh daripada bercakap Cina atau datang dari Gilgit boleh dianggap penting kerana wujud perbezaan. Jika Derrida menekankan perbezaan bukanlah satu konsep, walau bagaimanapun beliau meneruskan analisis semantik sementara perbezaan dan menunjukkan kepada gabungan dua makna dalam perkataan. Satu makna ialah makna konvensional
bagi perbezaan berbeza, yang lain berkaitan dengan menangguhkan atau menyebabkan kelewatan. Kemudian, makna perbezaan menunjukkan ianya tidak serupa dan sentiasa berubah. Idea inilah yang digunakan oleh banyak penulisan kontemporari tentang identiti. Identiti ialah struktur makna yang tertakluk kepada perbezaan, iaitu permainan perbezaan. Oleh itu, identiti yang dipeluk oleh seseorang tidak kekal sama. Makna mereka sentiasa berubah kerana mereka merujuk antara satu sama lain. Altabrach contohnya membincangkan refleksi antara satu sama lain tentang identiti seperti di Britain, berkulit hitam, pendatang, wanita dan mungkin juga lesbian yang terlibat dalam perjuangan merealisasikan objektif politik tertentu. Perbezaan ini tentunya dapat dilihat melalui Ali Hassan yang hanya memakan sup dalam sesebuah majlis, sedangkan hidangan tanpa daging bukanlah hidangan perkahwinan sama sekali. Cara Ali Hassan ini menunjukkan dia tidak tunduk kepada perangkap identiti yang bercanggah atau tekanan konflik antara Syiah dan Sunni. Diri tidak dibezakan daripada semua orang lain dengan cara yang sama. Sehubungan dengan itu, kandungan diri, imej dan representasi yang dipaparkan tidak kekal sama bagi pemerhati luar yang melihat individu itu. Merekodkan nilai dan ideologi tidak cukup untuk mencapai imej realiti sosial yang betul. Untuk menganalisis konsep budaya, seseorang itu memberitahu kita sedikit tentang apa yang dilakukan oleh orang yang dikandung dan bagaimana mereka muncul. Budaya dan diri. Budaya difahami bukan sebagai sesuatu yang fana, tetapi menurut pandangan dominan sebagai kuasa yang dibentuk oleh sistem makna bersama yang berkesan dalam membentuk realiti sosial. Status ontologikal, konsep budaya bergantung kepada pemahaman tertentu tentang budaya dan menggemakan konsep Durkheim tentang perwakilan kolektif yang disinonimkan oleh functional British dengan determinisme sosial dan budaya. Dalam pemahaman Harris, individu merujuk kepada aspek biologi manusia, manakala orang merujuk kepada sosial dan diri kepada aspek psikologinya. Konsep kendiri atau dalam hal ini, orang atau individu itu berubah-ubah secara budaya kerana semua orang tidak selalu diakui sebagai orang di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakira Balkis binti Khaludin dan nombor matrik saya ialah 22005422. Baiklah, saya akan menerangkan serba sedikit komen-komen yang telah diberikan oleh Profesor mengenai antropologi yang telah dikaji oleh Martin Zuckerberg. Yang pertama, komen daripada Profesor Azam Chowdhury dari Jabatan Antropologi Pakistan. Bahagian artikel yang pertama di mana Martin telah mengkritik pendekatan antropologi tradisional dan menafikan subjek ini bahawasanya diri itu ialah bebas dengan alasan bahawa konsep diri ini telah muncul sebagai elemen penting budaya dan identiti dalam fasa dekonstruksi pasca structuralisme. Beliau juga berpendapat bahawa tiada manusia yang wujud tanpa diri dan elemen diri ini sangat diperlukan dalam amalan antropologi. Bahagian kedua pula, Zuckerberg telah membentangkan kajian kes mengenai Ali Hassan iaitu seorang penduduk Gilgit yang menunjukkan pelbagai jenis identiti dan saling bertentangan. Beliau telah menyimpulkan bahawa identiti ini tidak wujud tanpa diri. Sebagai contoh, identiti Ali Hassan yang kompleks dan bertentangan adalah luar biasa walaupun dalam daerah Gilgit. Kerana ini disebabkan ideologi sosial di Gilgit telah memberi banyak manfaat kepada masyarakat seperti di masyarakat Asia Selatan yang lain. Persoalan yang timbul daripada kajian ini, bagaimanakah cara yang benar untuk mempelajari diri bukan barat dalam tetapan homogen etnik atau dalam keadaan heterogen. Artikel ini telah membuka
membuka bidang baharu dalam pemikiran antropologi, tetapi metod untuk meneroka hubungan antara identiti diri dan juga budaya menunjukkan pelbagai jenis tetapan etnografi. Untuk komen yang kedua pula, salah seorang profesor iaitu Profesor Henk Croizen dari Institut Antropologi Budaya, Universiti Belanda telah membincangkan bahawa berlakunya perubahan konsep dalam diri diri dan juga interaksi dengan identiti sosial serta sumber budaya. Teks ini telah meneroka peranan mengenai identiti dalam membentuk identiti interaksi sosial dan sumber budaya. Beliau telah berpendapat bahawa identiti telah menjadi salah satu kepercayaan dan menjadi sebahagian daripada litania akademik yang membentangkannya sebagai relational, bergeser, bercampur, dibina dan juga prosedur. Selain itu, pengertian Eropah mengenai individualism dan kolektivism telah mempengaruhi pemikiran antropologi mengenai identiti. Martin Scofield telah menekankan kesan tanggapan Cartesian tentang kesamaan diri, tetapi lawatan yang telah dilakukan amat singkat terhadap sejarah India Barat dan ini menyebabkan timbulnya permasalahan dalam identiti. Beliau juga telah menangani pragmatik pembentukan identiti dan menolak model bit and pieces identity. Beliau telah memegang model unitary yang mana melihat diri ini sebagai repository sumber budaya yang kaya. Kerja lapangan yang telah dilakukan oleh Martin di Pakistan telah memperlihatkan kajian kes mengenai pengurusan identiti dalam diri Ali Hassan. Beliau menyatakan bahawa Ali Hassan merupakan seorang penaun dan juga pakar dalam pengurusan identiti. Beliau menyimpulkan bahawa tindakan dan juga refleksi seseorang berkait rapat dengan diri secara universal. Beliau juga telah menyeru model lebih banyak persamaan dalam tokoh sosial yang memerlukan pendekatan perbandingan yang jelas. Secara ringkasnya, perhatian etnografi yang telah dilakukan oleh Martin terhadap diri bukan barat adalah kuat, tetapi lebih banyak kerja yang diperlukan untuk meneroka bagaimana identiti ini wujud, muncul dan juga bertahan dalam interaksi sosial dan bagaimana sumber kuasa ini serta aliran budaya ditekan dalam proses ini. Seterusnya, komen yang telah dilontarkan oleh Profesor Catherine Pratt-Ewick daripada Universiti Durham, USA. Beliau menyatakan bahawa Scofield telah menyiasat hubungan antara identiti sosial dan juga diri. Beliau menyimpulkan bahawa kedua-dua elemen ini adalah penting untuk memahami bagaimana individu dan masyarakat memperlihatkan perubahan sosial dan budaya yang cepat. Walau bagaimanapun, beliau tidak jelas dan tidak menumpukan secara sepenuhnya terhadap isu ini. Sebaliknya, beliau hanya melihat diri ini dari segi dikotomi individu komunal barat individu. Akhir sekali, komen yang telah dilontarkan oleh Profesor Martin Fuchs dari Institusi Asia Selatan, Universiti Heidelberg, Jerman. Penegasan semula mengenai diri sebagai salah satu kategori sosial telah muncul dari kritikan beberapa profesor dan juga perwakilan yang lain. Ia menekankan keperluan untuk kembali kepada isu-isu yang substantif
mengenai teori sosial dan budaya seperti teori tindakan dan budaya. Martin Zuckerberg telah menekankan keperluan untuk memberi tumpuan kepada hubungan antara skim budaya dan juga pelaku sosial. Pandangan dinamik dan interaksi diri serta identiti membolehkan kita untuk mengembalikan diri ini kepada subjek sosial dan mengelakkan tanggapan subjektiviti sebagai sesuatu yang berlaku pada waktu dahulu. Beberapa persoalan yang masih dipersoalkan pada masa kini ialah keputusan individu untuk mematuhi identiti atau ia dikongsi secara pasif. Selain itu, diri tidak boleh dianggap jauh. Ia juga mestilah dilihat sebagai salah satu intersubjektif yang dibentuk dalam proses berterusan untuk membangunkan diri sendiri. So, secara kesimpulannya, Martin Zuckerberg telah memperkenalkan 3 prinsip iaitu mengambil budaya, diri dan kategori lain sebagai universal, mengkoordinasi aliran teori sosial universalistik. Yang ketiga, tetap pada tahap konseptual, mencari modaliti identiti dan budaya diri serta kolektif di kawasan lapangan. Dan akhir sekali, berhujah menggunakan etnografi naratif yang khusus. Pendekatan ini tidak boleh berdasarkan tradisi sosio-falsafah barat sahaja, di mana seseorang ahli falsafah itu perlu menggunakan sosio-falsafah dari negara lain juga untuk meneruskan kajian mengenai antropologi. Baiklah, seterusnya tentang tokoh yang kedua seterusnya, David Angelner daripada Universiti Brunei. Dalam hujah beliau telah mengatakan bahawa hujah utama Zuckerberg antropologi menunjukkan pada identiti kumpulan atau aktif sama ada telah menyerahkan perbincangan identiti pribadi kepada ahli psikologi atau menganggap bahawa identiti kumpulan merangkumi pribadi. Seterusnya, Zuckerberg juga mengatakan bahawa etnografi terbaik menerangkan sepenuhnya kekayaan budaya dan sesuatu yang dihadapi yang ditunjukkan oleh orang ramai. Dan seterusnya, etnografi yang dikemukakan oleh Zuckerberg adalah sangat menarik dan bertujuan untuk menunjukkan bahawa kekaburan kehidupan sosial adalah bukan ancaman tetapi merupakan sumber yang hebat. Seterusnya daripada Brian D. Haley daripada Institut University California, beliau telah mengatakan bahawa premis Zuckerberg adalah betul. Ahli antropologi jarang meletakkan individu secara eksplisit dalam pembincangan teori tentang identiti, sebaliknya memilih untuk melihat identiti secara rutin sebagai ciri kumpulan yang dikongsi. Seterusnya pada Trinity Maggio daripada Jabatan Antropologi Washington State University. Yang pertama, beliau telah mengatakan bahawa perbezaan boleh dibina seperti negatif fotografi, kemudian melihat orang lain hanya dari segi apa yang bukan mereka. Contohnya tentang budaya Victoria. Yang pertama, dalam budaya Victoria telah mengatakan bahawa wanita dan bukan orang barat ditakrifkan sebagai kekurangan kualiti tertentu. Yang kedua, lelaki mempunyai yang paling penting dalam kalangan mereka. Seterusnya yang kedua adalah perbezaan juga boleh dibina secara berperingkat. Kemudian seseorang melihat orang lain berkongsi kualiti tertentu dengan diri sendiri atau budaya sendiri ke tahap yang lebih besar atau rendah. Yang ketiga, melihat perbezaan secara simetri. Melihat orang lain mempunyai banyak aspek selari namun berbeza. Antropologi zaman awal kadang bersifat negatif atau berperingkat terhadap diri dalam budaya lain. Mead 194 memanggil orang Bali sebagai schizophrenic kerana mereka suka bertindak
sebagai peranan sosial daripada meluahkan fikiran dan perasaan dalaman mereka. Perbezaan jenis dari psikopat ada dua. Yang pertama, psikopat melihat wacana sebagai tidak ditandai dengan pengecualian dimensi pengalaman yang tidak disukai. Yang kedua, beliau fikir ahli asal menjadi semakin ejen dan refleks melalui kemunculan rasa diri sebagai berbeza. Daripada Matt Isonides daripada Jabatan Antropologi Universiti California, beliau telah mengatakan kita perlu masukkan diri kita dan keberadaan dalam analisis masyarakat jika kita ingin hubungan kita sebagai individu dengan mereka. Yang kedua, beberapa jenis diri dalam universiti dan diperlukan untuk berfikir, merancang dan memulakan tindakan. Yang ketiga, masa diri terbenam dalam hubungan sosial yang dipengaruhi oleh perbezaan kuasa dan memerlukan pengurusan yang berurusan serta melihat akibat dan faedah hasil dari tindakan, hujah dan persembahan diri. Hubungan linear antara Pusat Pengajar Antropologi Falsafah dan Antropologi Universiti St. Andrew. Kepelbagaian pandangan dunia dan personal yang mana individu boleh dilihat bertanggungjawab dan agensi yang dibuktikan oleh individu yang mencipta, mengekalkan dan merealisasikannya. Terima kasih kepada Sazana atas pembentangan tersebut. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan kesimpulan. Beliau hampir mencipta semula teori makluman tentang hubungan silang. Beliau mengembangkan istilahnya sendiri iaitu bersilang secara sempit bagi Gluckman yang bermula dari perspektif yang agak Hobbesian, itu konflik di mana-mana, menganggap integrasi secara aman dan wujud disebabkan hubungan silang. Identiti adalah sama dengan konsep budaya. Kelebihan konseptualisasi seperti ini membuka peluang kepada bidang tafsiran yang pada dasarnya boleh dikongsi oleh penyelidik dan orang yang mereka kaji tanpa teori yang mewujudkan hubungan hierarki antara taksiran kita dengan taksiran mereka. Ia memberikan kita lebih perhatian dan analisis antropologi kepada individu. Kritikannya terhadap dalam karya ilmiah menganggap individu ini membawa prinsip bentuk atau konsep budaya tertentu. Contohnya, karya etnografi Scofield jelas menunjukkan orang ramai ini mempunyai identiti yang berbilang dan silang. Hal ini kabur disebabkan oleh kemodenan. Seterusnya, Gluckman mengkaji semula tentang neo dan model ikatan silang yang dikembangkan. Sebagai teori pembandingan, langkah ini adalah untuk menunjukkan percagahan endemik antara prinsip organisasi sosial dalam puak masyarakat. Gluckman pada tahun 1955 juga pernah berkata, tiada resolusi sedemikian, lelaki ini akan dilarang daripada mengadakan hubungan seksual dengan isteri yang sering dilakukan dalam bahaya, iaitu yang boleh dibawakan maut. Teori ini juga digunakan di bandar tarian Kalela di Zambia, Coburberg, di mana penari mempamerkan gabungan identiti paradoks yang dikatakan oleh Mitchell pada tahun 1996. Akhir sekali, memahami hubungan antara diri dan budaya sebagai saling bermusuhan. Hal ini kerana pada mulanya dianggap tidak ada budaya tanpa manusia dan tiada manusia tanpa budaya. Tetapi pada tahap kes etnografi ini, dengan penekanan tradisional yang kuat terhadap budaya dianggap sebagai pra dan ekstra, individu antropologi mempunyai kecenderungan yang besar untuk meletakkan individu pada tahap menengah dan berkesan. Itu saja pembentangan dari kumpulan kami, itu kumpulan 9. Sekian, terima kasih.